Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imamul Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Celaka engkau, si makhluk dengan Khalik tidak akan berkumpul satu. Dunia dengan akhirat di hati pun tidak akan berkumpul satu. Tidak akan tergambar, tidak boleh berlaku dan tidak akan terjadi pada bila-bila masa pun. Tidak akan terjadi pada bila-bila pun, sama ada tumpuan itu kepada makhluk atau kepada Khalik, sama ada di dunia ataupun di akhirat. Kadang-kadang boleh terjadi yang makhluk itu pada zahirnya sahaja, sedang yang Khalik pada batinnya. Dunia di tanganmu dan akhirat di hatimu. Tetapi jika kedua-duanya sekaligus di hati, maka itu tidak akan boleh berlaku. Lantaran itu perhatikan dirimu. Apa yang engkau mahu? Jika engkau pilih dunia, maka keluarkanlah akhirat itu dari hatimu. Dan jika engkau pilih akhirat, maka keluarkanlah dunia dari hatimu. Dan jika engkau pilih tuanmu, maka keluarkanlah dunia dan akhirat dan segala sesuatu selain dia sahaja dari dalam hatimu. Sebab selama ada apa sahaja di hatimu, walaupun sebesar zarrah, selain dari Allah Azza wa Jalla, tidak akan engkau lihat pendekatan Tuhan denganmu. Dan engkau tidak akan mendapat kemesraan dan ketenangan kepadanya. Begitu juga selagi ada dunia di hatimu walau sebesar zarrah, engkau tidak akan melihat akhirat di hadapanmu. Dan selama ada akhirat di hatimu, walau sebesar zarrah, engkau tidak akan melihat pendekatan Allah Azza wa Jalla kepadamu. Oleh kerana itu, pakaikan akalmu. Jangan datang di pintu Allah melainkan dengan langkah-langkah kebenaran. Kerana orang yang diingatkan patut mempunyai pandangan yang jauh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hakikat dunia dan juga hakikat akhirat. Bila Allah Ta'ala menjadikan manusia di dunia sebagai khalifah, maka Allah menyebut perkataannya ialah khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku jadikan di dunia ini seorang khalifah. Maka dimulai dengan Adam AS. Dan diwarisi khilafah ini sampailah kepada akhir manusia. Sampai kepada akhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia meletakkan asas khilafah, yakni pengurusan dan penjagaan dunia. Bila kita menyebut perkataan khilafah, ia memberi maksud ganti. Asal perkataan ataupun secara bahasanya. Bila kita menyebut khalifah, yakni pengganti. Bila Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menggantikan Rasulullah, maka disebut khalifata Rasulillah, pengganti kepada Rasulullah. Bila datang Umar Al-Khattab, maka dia pengganti kepada Abu Bakar, maka dipanggil dengan khalifati Rasulillah, pengganti kepada pengganti Rasulullah. Maka Umar Al-Khattab bimbang gelaran ini akan menjadi panjang, lalu nanti kalau Uthman datang, dia akan menjadi pengganti kepada pengganti kepada pengganti Rasulullah.
Dan demikian juga nanti bila khalifah selepas itu, Ali radhiyallahu ta'ala anhu, akan menjadi pengganti kepada pengganti kepada pengganti kepada pengganti Rasulullah. Maka Umar Khattab mengubahnya menjadi Amirul Mukminin, pemimpin kepada sekalian orang beriman. Maka lekatlah gelaran itu kepada semua pemimpin Islam. Tetapi kita tetap ingin merujuk kepada makna khalifah. Apa itu khalifah? Pengganti. Bila disebut Adam itu khalifatullah, pengganti Allah, dengan maksud orang yang akan menjalankan seluruh perintah Allah. Di mana dijalankan perintah Allah? Perintah Allah tidak dijalankan di akhirat, tidak dijalankan di syurga, dijalankan di dunia. Kan di akhirat ialah balasan, di akhirat ialah hisab, di akhirat ialah nikmat ataupun azab. Tetapi selagi mana kita berada di dunia yang juga disebut oleh ulama sebagai darut taklif, negeri untuk kita buat perintah Allah, maka jelas di sini ialah tempat kita buat perintah Allah. Apakah dia perintah Allah itu? Apakah Allah Ta'ala menyuruh kita membuang dunia? Apakah Allah Ta'ala menyuruh kita mengasingkan diri dari dunia? Ataupun membunuh diri kita untuk menghalang dunia menguasai kita? Jawapannya pasti tidak. Tetapi dunia mesti tunduk kepada akhirat. Dunia mesti berada pada tempatnya, sebagaimana kasut yang berada di kaki. Waktu ia perlu ditanggalkan, ia mesti ditanggalkan, semahal mana pun kasut itu. Tuan-tuan beli kasut harga berjuta, harga puluhan ribu. Waktu ia mesti ditanggalkan, tuan-tuan mesti tanggalkan. Dan umpama dunia itu seperti pakaian. Waktu ia perlu ditanggalkan, maka dia ditanggalkan. Walaupun kita beli baju tu mahal, seluar tu mahal, bila kita nak masuk bilik air, kita kena tanggalkan. Bila kita nak mandi, kita kena tanggalkan. Bila kita nak tidur pun kita tanggalkan dan memakai pakaian sesuai dengannya pula. Artinya kita melihat dunia bagaimana ia perlu diuruskan. Bila ia diuruskan, dia tidak boleh masuk dalam hati. Bila ia masuk dalam hati, kan ia adalah tempat raja. Hati ini raja kepada sekalian anggota badan. Yang akan masuk dalam istana hati ini ialah akhirat. Kalau dunia masuk, maka habis. Dia akan masuk dengan keadaan dia tak layak. Kan itu dalam hadis, Nabi SAW menyatakan, Man kanatil akhirah hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa jama'a lahu syamlahu wa atathu ad-dunya wa hiya raghimatun wa man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina 'ainayhi wa farraqa 'alayhi syamlahu wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma qutira lahu. Maksudnya, siapa yang akhirat yang menjadi cita-citanya, akhirat yang menjadi matlamatnya, maka Allah Ta'ala akan jadikan kekayaan pada jiwanya. Dan Allah akan menyusun seluruh urusannya. Dan Allah SWT akan mendatangkan dunia dalam keadaan dunia itu berada di bawah kawalannya. Tapi siapa yang keinginannya dunia, matlamatnya dunia, kesungguhannya dunia, maka Allah akan jadikan kemiskinan pada dua matanya. Dan Allah akan menjadikan urusannya tidak tersusun. Dan dunia tidak akan datang melainkan apa yang ditakdirkan sahaja, bukan mengikut apa yang dia nak. Di sini para ulama menyatakan, bila kita bercakap tentang dunia dan akhirat berkumpul di hati, ia tidak mungkin berlaku. Kerana bila Rasulullah menyatakan, Man kanatil akhirah hammahu, siapa yang akhirat yang menjadi perkara yang difikirkan, perkara yang diingatkan, perkara yang menjadi kebimbangannya, keutamaannya, maka Allah jadikan dia kaya. Bila seorang yang benar-benar tahu untuk menguruskan dunia, walaupun di sebalik dia sibuk merancang, di sebalik dia sibuk mengumpul kekayaan, tetapi hatinya sibuk dengan tanggungjawabnya di hadapan Allah kelak.
amanah terhadap setiap sen harta yang Allah Ta'ala berikan padanya, sebagai amanah yang perlu dijawab isteri dan anak-anaknya, maka hatinya berfikir ke arah itu. Kerana itu dalam doa yang Nabi SAW ajar kepada kita, Rasulullah menyatakan dalam doa baginda, wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'al dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan engkau jadikan musibah dalam agama kami, dan jangan engkau jadikan dunia itu kerungsingan kami dan matlamat akhir kami. Jangan. Tentang dunia tidak patut menjadi kerungsingan kita. Yang patut menjadi kerungsingan kita akhirat. Tadi sebalik kita rungsing dengan dunia, sebenarnya tidak banyak mudarat yang kita kena, cuma sedikit. Tetapi bila kita tidak rungsingkan akhirat, mudaratnya banyak. Saya katakan, kalau kita dapati, kalau kita cek dalam kehidupan hari ini, yang kita rungsing dunia, apakah kerungsingan itu kerungsingan yang betul? Atau kerungsingan itu disebabkan sifat tamak? Atau kerungsingan itu disebabkan sifat tidak yakin pada Allah? Atau kerungsingan itu hanya kerana gangguan? Umpama begini tuan-tuan, ada seorang jutawan, dia biasa berniaga, untungnya 5 juta setahun. Tiba-tiba tahun berikutnya dia cuma untung 3 juta. Dia pun susah hati, rungsing. Kenapa 2 juta dia rugi? Walau dia tak untung 2 juta, dia bukan rugi 2 juta. Dia masih ada 3 juta. Dia masih dalam kategori untung. Cuma tak ikut dia punya target. Sepatut 5 tapi 3. Lalu dia pun rungsing, dia pun sedih. Maka itu yang dimaksudkan kata ulama, ja'alallahu faqrahu baina ainai. Allah jadikan antara dua matanya fakir. Dia rasa tak cukup. Tentang hari ini kalau saya katakan kita muhasabah tentang kerungsingan dunia kita, ada asas atau tidak? Kita rungsing anak kita tak boleh masuk universiti. Contohlah, anak kita taklah cemerlang macam anak online, kita pun sedih tak masuk universiti. Apakah bererti dia tak ada masa depan? Apakah yang merugikan dia kalau dia tak masuk universiti? Apa yang merugikan dia? Ya mungkin ada sedikit yang kita nampak hari ini, tetapi itu mungkin tidak menjadi rugi pada masa akan datang. Mungkin. Akhirnya tidak yang masuk universiti, misal contoh, lalu dia dapat pekerjaan yang hasil CJ universitinya, tiba-tiba kena berhenti kerja. Tiba-tiba income-nya tak sebesar macam kita jangka. Yang ni pula yang tak ada CJ, Allah jadikan banyak income dia. Ketika itu kita nampak keputusan kita dulu mungkin silap, penyesalan kita dulu silap. Sebab itu dalam hal dunia, setiap kali kita bimbang, maka kita dapati dia tak macam yang kita bimbangkan. Kita kadang-kadang bimbang, ni petang nanti nak makan apa? Belum petang dah hantar makanan kat rumah. Kadang-kadang kita fikir tentang nanti ustaz, ekonomi kita akan itu, ini. Kita bimbang. Tetapi sebenarnya tak berlaku pun apa yang kita bimbangkan. Dan tidak berlaku macam, sebab bila kita bimbangkan dunia, dia akan berlaku kurang daripada apa yang kita bimbangkan. Kita bimbang nanti, kalau saya pergi sana susah, saya tak kenal orang, ni tempat asing, tempat saya tak popular atau sebagainya. Tiba-tiba dia pergi, elok-elok, tak ada masalah, okey je. Setiap kali kita manusia bayangkan kebimbangan dia, tak berlaku macam kita bimbangkan. Bukan dia terbalik. Atau kalau berlaku cuma sikit, kalau berlaku. Tapi kebimbangan akhirat, setiap kali kita fikir bimbang akhirat, yang berlaku lebih teruk daripada apa yang kita bimbang. Yang kita nampak kegelapan kubur, kita bayangkan lampu yang ditutup di bilik yang gelap, ia lebih gelap pada itu. Kalau kita bayangkan api yang panas, sebagaimana kita lihat api di dunia, dia lebih panas daripada api itu. Bahkan Nabi SAW menyebut bahawa api di dunia itu ialah 1/70 daripada kepanasan api di akhirat kelak. Setiap kali kita bimbangkan perkara yang berkaitan dengan akhirat, ia lebih teruk daripada apa yang kita bimbangkan. Kerana ia lebih dahsyat. Tapi dunia, setiap kali kita bimbangkan dunia, tiba-tiba dengan cepat dia dapat gantian yang lebih baik. Seorang bimbang, saat saya bimbang ni, kalau suami saya mati macam mana saya? Bimbang sebab saya memang sayang suami saya memang itu ini. Tiba suami dia pun mati. Dia, kebimbangan yang dipikirkan itu seperti berlaku. Namun tak lama, akhirnya dia dapat menjalani kehidupan sebagaimana biasa. Dia boleh, okey. Walaupun tak ada suami, dia boleh berdikari.
Dulu bayangkan Ustaz, kalau saya tak ada suami, siapalah nak buang sampah? Sebab saya tak reti buang sampah, suami saya. Siapalah yang boleh potong rumput? Saya tak pandai potong rumput. Ni suami saya semua. Siapa yang boleh tampakkan atap yang bocor? Ini semua kerja suami saya. Saya basuh kereta pun tak pandai Ustaz. Suami saya basuh kereta. Mandu kereta pun tak pandai. Pendek kata 100% suami buat ni. Sebab hari tu Ustaz, suami saya kena kuarantin pun sampah tak buang Ustaz. Penuh dalam rumah. Tu baru kuarantin 7 hari. Kalaulah dia mati Ustaz, saya ingat habislah. Saya tidur dalam tong sampah. Ya, mungkin keluhan setengah isteri begitu. Dan kebimbangan suami juga begitu. Awak ni buang sampah pun tak pandai. Kalau saya mati tak tahulah awak ni. Barangkali makan sampah awak ni. Masing-masing akan bertukar kebimbangan. Tiba-tiba mati. Matilah suami, katakan. Akhirnya perempuan ini okey, menjalani hidup yang lebih mudah. Dia akan dapat, okey je, boleh je. Saya boleh buang sampah. Saya boleh itu, saya boleh ini. Bukan dia boleh panjat bumbung, tolong tanpa bumbung. Dia sendiri panjat. Okey pula. Dia boleh mandu kereta. Bukan kereta, lori pun dia boleh mandu. Akhirnya kehidupan dia lebih baik. Kita ada seorang perempuan, saya baca kisah dia. Bila dia dah janda, dah susah lah berdikari suami. Last sekali dia ambil lesen lori, dia mandu lori. Bukan kata pandu kereta, lori terus tukang pandu lori kontena. Artinya bimbang kita tu tuan-tuan tak ada asas yang kuat. Seorang yang bimbang suami dia mati, saya tak boleh bayang Ustaz kalau suami saya mati. Yang ni pula bimbang, saya tak boleh bayang kalau isteri saya mati Ustaz. Barangkali saya akan kebuluh, barangkali saya akan mati dalam rumah. Sebab bini saya masak sarapan tengah hari malam. Pernah isteri saya balik kampung 3 hari Ustaz, saya kebuluh Ustaz. Saya tak reti nak masak, tak reti nak order. Ada suami berbicara begitu. Dia amat takut. Kalau isteri dia tak ada, dia tak boleh makan. Tiba bila isteri tak ada, boleh pula dia makan. Bukan dia buka kedai makan, dia jadi chef. Ini bagaimana percaturan kebimbangan dunia kita. Kalau tuan-tuan selusuri kehidupan manusia, bukan kehidupan kita, langsung tak ada asas kebimbangan kita. Setiap kali kita bimbang, rupanya tak berlaku macam kita fikirkan. Bukan kita banyak ditakut-takutkan dengan kebimbangan. Allah sebut dalam Quran, asyaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan sentiasa menakut-nakutkan kamu dengan kemiskinan. Nanti kamu akan miskin, nanti kamu akan susah. Bukan seorang kaya bila nak keluar zakat, syaitan kata jangan keluar zakat, nanti miskin. Walau dia boleh bayar income tax, tapi bila zakat tak nak, syaitan. Jangan demo orang tu, nanti kamu miskin, syaitan. Walau tidak pun berlaku. Sejarah manusia, setiap kali mereka bimbangkan sesuatu, dia tidak pernah berlaku sebagaimana betul-betul mereka bimbangkan. Malaikat Allah akan ganti, malaikat Allah tunjuk jalan lebih baik. Atau ada hamba Allah, dia bimbang kena buang kerja. Dia kata kalau saya dibuang kerja, saya nak makan apa? Alih-alih dia memang dibuang. Dia dibuang. Tapi dengan cepat Allah datangkan rezeki dia. Akhirnya dia berkata, kalaulah saya berhenti lebih awal daripada sebelum saya dibuang. Begitu kenyataan setiap manusia. Bila kita tahu dunia macam tu, maka dunia tidak patut berada dalam hati kita. Sebab hati ini tempat raja duduk. Hati ini tempat penguasa yang duduk. Hati ialah tempat yang akan menentukan kita ni bahagia atau celaka. Kalau di hati kita yang duduknya dunia, habis kita. Tetapi kalau di hati kita yang duduknya akhirat, maka kita selamat. Sebab itu kalau kita perhatikan firman Allah Ta'ala, وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hendaklah kamu mencari bahagian kamu dalam perkara-perkara akhirat, tetapi jangan lupakan dunia. Baik, Allah sebut cari akhirat. Kerana dalam perintah ini, bila seorang benar-benar beriman pada Allah, maka dia tidak mau mengambil satu pun bahagian dunianya, melainkan dia nak jadikan akhirat. Satu pun tak nak. Maka pada perkiraannya cuma pada perintah wajib dan pada perintah sunat. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat. Mereka takkan buat sesuatu melainkan ia disunahkan. Yang diwajibkan ia menjadi suatu asas. Yang sunat. Lalu sibuk mereka bertanya tentang apakah sunnah Nabi. Apakah yang Nabi berzikir? Apakah yang Nabi makan? Bagaimana Nabi buat? Masing-masing sibuk untuk mencontoh Rasulullah.
Sehingga mereka melupakan sebahagian-bahagian dunia mereka, keseronokan mereka. Untuk bermain, untuk berhibur. Ini bahagian-bahagian dibenarkan dalam Islam. Tetapi kesungguhan mereka untuk mengikut Rasulullah SAW. Biar semua sesuatu tak boleh keluar daripada perintah Allah dan perintah Rasul. Sehingga istilah harus itu mereka tinggalkan. Kata Umar Al-Khattab, kami tinggal banyak benda yang harus. Kerana kami bimbang yang harus itu menyebabkan ia jadi haram. Akhirnya daripada 9 per 10, daripada 10 benda, 9 benda harus kami tinggalkan, 1 je kami ambil. Itu pun dengan penuh kebimbangan. Akhirnya kehidupan sahabat, ridwanullah yang ajma'in, kesemuanya menuju kepada akhirat. Maka Allah Ta'ala ingatkan orang beriman. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa bahagian kamu di dunia. Apa itu bahagian di dunia? Pakaian. Kerana sebahagian mereka tak cenderung pada pakaian. Ini Abu Darda, dia memakai pakaian compan-camping. Bagi ini tidak perlu. Dan sebahagian sahabat memakan makanan yang kita katakan rendah mutunya. Bagi mereka ini tidak perlu. Dan sebahagiannya rumah mereka tidak diperbaiki. Sebahagian masing-masing seperti menolaknya. Maka turun ayat ini, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa bahagian kamu di dunia. Makanlah yang baik-baik. Makan yang baik-baik. Artinya tuan-tuan, makanan yang bila dalam Islam kita lihat, apa standard makanan dalam Islam? Baik, segar. Segar untuk apa? Untuk kesihatan. Maka disyariatkan akikah, disyariatkan korban, dan disyariatkan kita bersedekah dengan benda yang baik. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak mencapai kebaikan sebenar sehingga kamu beri benda yang paling baik yang kamu sayang. Lalu bila orang nak sedekah pada orang, dia sedekahkan kurma yang paling baik. Dia sedekahkan pakaian yang lebih baik. Dia berikan makanan yang lebih baik. Semua baik. Dan Nabi SAW juga memakan makanan-makanan yang baik, buah-buah yang baik. Maka ini bahagian dunia. Jangan atas nama saya nak cari akhirat, kita pun makan, tak nak. Saya cuma makan roti dengan garam, Ustaz. Saya tak makan daging. Saya tak makan ikan. Ini kalau makan agak mahal sikit, saya tak nak makan. Ini dunia. Maka Allah kata, jangan lupa dunia. Saya tak nak, Ustaz, ni baju ni mahal. Saya nak pakai baju yang biasa-biasa. Saya cari bandar-bandar, Ustaz. Ini baju mahal-mahal, tak boleh. Ini semua dunia. Kita katakan Allah sebut, jangan lupa bahagian dunia. Bahagian dunia itu ialah hiasan. Sebab itu Uthman bin Affan memakai pakaian yang mewah. Maka tidak ada yang berani mencelanya. Sebab mereka ini telah memberi komitmen sepenuhnya pada akhirat. Kemudian mereka tidak lupa bahagian untuk mereka nikmati. Keluar satu hadis. Nabi kata apa? Inna Allah ahabba idha an'ama ala abdihi ni'matan an yara athara ni'matihi alaih. Allah Ta'ala suka kalau Allah beri nikmat, Allah nak tengok mana kesan nikmat. Maka dalam bahagian dunia itu kenderaan yang baik. Maka Nabi SAW punya kenderaan yang baik. Bukan atas nama kerana kami tolak dunia, kenderaan kami pun buruk-buruk je. Kereta ni kami tak mandu, kami tolak dia. Sebab apa? Zuhud. Maka tolak kereta dari rumah sampai ke masjid. Sebab apa? Atas nama zuhud. Maka mana ayat wala tansa nasibaka minad dunya? Jangan lupa bahagian dunia kamu. Lalu Rasulullah punya kenderaan yang baik. Lalu sebahagian sahabat punya pakaian yang baik. Hatta Umar Al-Khattab ingin membeli pakaian yang baik untuk dipakai oleh Rasulullah bagi menyambut duta-duta yang datang bertemu dengan Nabi SAW. Dia beli pakaian yang baik. Bahkan ada seorang ulama yang pakaiannya lebih mahal daripada Harun al-Rashid. Pakaiannya lebih mahal daripada Khalifah sendiri. Dia ulama yang kaya. Dan dia nak menunjukkan bahawa tidak ada masalah hal ini. Ini bahagian dunia. Nasibaka minad dunia. Tetapi ia tidak pernah menjadikan dia terhalang buat akhirat. Tafkir, pemikiran dia akhirat. Cuma dunia sebagaimana Syekh Abdul Qadir, dia berada kat tangan. Dia tak akan masuk dalam hati. Di hati hanya satu je boleh masuk. Dunia ke atau akhirat? Bila masuk dunia, akhirat ditendang. Bila masuk akhirat, dunia ditendang. Maksudnya kesibukan pada akhirat. Buat ke dunia tidak ada masalah apa-apa. Tapi kesibukan. Akhirnya kita lihat para sahabat. Waktu ke masjid, mereka ke masjid. Waktu bekerja, mereka keluar bekerja. Kata Abu Hurairah, orang-orang Ansar sibuk di kebun. Orang-orang Muhajirin sibuk di pasar.
Kerana mereka ahli pasar, niaga. Orang Ansar sibuk kat kebun. Maka aku pula tak ada pekerjaan, kata Abu Hurairah. Kerana orang ni pendatang daripada Yaman, daripada kabilah Daus. Dia datang. Dan dia tidak ada saudara di situ, melainkan ibunya. Datang bersama ibunya. Dan dia tidak ada pekerjaan, masih lagi kekal sebagai ahli suffah. Dia mengambil kesempatan daripada ahli suffah untuk belajar daripada Nabi SAW. Maka dia pernah jatuh ketika solat. Orang menyangka dia gila dan kerasukan. Rupanya kerana kelaparan. Dia miskin. Maka zaman berubah. Abu Hurairah yang pernah dijumpai pengsan kerana kelaparan, bukan kadang-kadang tunggu di tepi jalan untuk menarik perhatian orang supaya dijemput datang ke rumah supaya diberi makan. Lalu bertukar menjadi jutawan. Pada zaman Uthman bin Affan. Kerana mereka tahu bukanlah agama itu mengekalkan kemiskinan, tetapi mengekalkan keutamaan akhirat. Bukan kita sebut agama, ia adalah kekalkan kemiskinan. Supaya negara Islam semuanya miskin, lalu kita sebenarnya benar-benar berzuhud. Bukan. Kita tidak tercabar. Tentang kita bukan lagi pada masalah. Tetapi kita berjaya menghadapi masalah. Sebab orang bijak, orang hebat, bukan orang yang lari dari dunia, tapi dia boleh menghadapi dunia. Lalu ditundukkan dunia di tapak kakinya. Sebagaimana Umar bin Abdul Aziz lakukan. Datang dunia, rebah di bawah tapak kaki dia. Sehingga dunia tidak punya nilai sebagaimana dinilai oleh orang kafir. Bagaimana kita sebut dunia tidak punya nilai? Dunia ini tidak boleh melekakan ibadat kami. Jauh sekali untuk menjadikan kami tidak melakukannya. Dunia ini tidak boleh menghilangkan mi'yar pertimbangan kami halal dan haramnya. Ada orang, tuan-tuan sekalian, dunia tadi, bila dia mengambil tanpa hukum, akhirnya haram pun dia ambil sekali dan dia merasakan sama. Orang yang beriman tidak. Dia ada mi'yar. Mi'yar maksudnya dia ada penapis dan ukuran. Bila ia haram, maka dia tendang jauh-jauh. Kau jangan datang sini, wahai haram. Pergi jauh-jauh. Aku tidak memerlukannya. Aku tidak perlukan yang haram. Mereka tak kata ini darurat, tak. Saya tidak perlukan benda ini berlaku. Ada dalam hidup saya. Walau 1 sen. Yang disebut oleh Abdullah bin Mubarak, menolak 1 dirham yang haram lebih utama daripada bersedekah 100,000 dirham. Ya, kami menolak. Ya, Abdullah bin Mubarak seorang peniaga. Seorang peniaga yang berjaya. Bukan orang ramai bukan sekadar bertanya fatwa kepadanya, bukan meminta duit dengan dia. Antara satu-satunya ulama, yang orang bukan sekadar tanya fatwa, bukan meminta bantuan yang macam-macam. Dia lebih pada YB. Dia seorang hantar surat meminta bantuan kepadanya dengan sejumlah wang. Minta sejumlah wang. Minta lebih kurang, katakan 2,000 dirham. Abdullah bin Mubarak dia ada pegawai kira-kira. Kerjanya ialah menguruskan surat-surat orang minta duit. Macam kita hari ni mau peruntukkan. Lalu dia tanya, wahai Syekh, berapa nak bagi? Dia nak 2,000. Tapi Abdullah bin Mubarak dia tak berapa dengar. Cakap jauh-jauh. Dia kata, okey, bagilah 7,000. Lalu kata pembantu Syekh, dia nak 2, bukan 7. Oh, kalau begitu bagi dia 14. Dia tak mengurangkan. Kerana silap dengarnya. Sebab pegangan dia, kalau kebaikan itu, dia tak boleh dikurangkan. Dia mesti ditambah. Begitu cara orang berjaya. Tentang orang berjaya ni, bila dia buat baik, dia tak akan kurang baik dia. Tambah dia. Dia tak jadi minggu ni RM100, lepas tu lama RM50. Tak. Dia akan jadi RM200. Dia tak akan jadi kerana tak ada duit, maka jadi kurang. Tak, dia benda tu sama. Sebab kebaikan ialah simpanan akhirat. Tentang kebaikan tu bukan kita melihat dari sudut orang yang menerimanya untung. Kita yang untung. Apakah kita akan berjimat atau mengurangkan sesuatu yang menguntungkan kita? Kalau kita katakan ini obat, walaupun kita susah, kita tetap dapatkan obat untuk mendapat cara makan yang betul tadi. Sebab doktor dah kata awak kena makan 2 biji sehari. Misalnya. Lama-lama harga obat tu naik. Apakah menjadikan kita pun makan sebiji? Tak boleh. Doktor dah cakap 2 biji. Saya tetap cari duit biar saya makan 2 biji. Sebab saya tahu kalau sebiji tak akan berkesan. Dia tak akan kurangkan sebab tak ada duit lalu kurang makan ubat. Dia akan tetap. Minta lah ikut mana pun asal dia boleh makan 2 biji ni. Demikian hal akhirat.
Kita tuan-tuan dalam apa situasi, jangan kurangkan bahagian akhirat. Baik semayang kita, baik puasa kita, baik mengaji Quran. Yang kurang jangan. Kita menuju ke arah tambah dunia, tambahkan akhirat, kurangkan dunia. Bukan kita menuju tambahkan dunia, kurangkan akhirat. Tak. Kita tambah lagi akhirat. Ini Abdullah bin Mubarak. Waktu dia kata tersilap dengar. 2, ditulis 7, dia kata 14. Maka dia tolong. Baik. Orang-orang yang berjaya menjadikan dunia di tapak tangan mereka. Ternyata mereka bukan menolak dunianya, tapi mereka menguruskan dunia. Dunia tolak salah, urus betul. Kalau dunia itu ditolak, Nabi SAW tidak akan memerintah. Kerana kemuncak dunia itu ialah memerintah. Kuasa. Kemuncak. Kalau tidak, masakan akan ada kerajaan Islam. Tidak mungkin Abu Bakar, kalau dia menolak dunia dengan pengertian, saya tak nak langsung dunia, kenapa Abu Bakar jadi khalifah? Dan demikian juga Umar, demikian juga Uthman. Dan demikian juga perebutan khalifah. Antara Ali dan Muawiyah. Antara Hasan dan Muawiyah. Sehingga berakhir dengan bunut atau kesepakatan perpaduan umat diserahkan kepada Muawiyah dengan syarat. Kesemuanya menunjukkan bahawa orang Islam diajar oleh Allah menguruskan dunia kerana kita khalifah. Tetapi bila uruskan dunia, dia tak boleh masuk dalam hati. Bila masuk dalam hati, berarti dunia sedang menguruskan kita, bukan kita uruskan dunia. Selagi mana dunia ini tak masuk dalam hati, kita benar-benar menguruskan dunia. Tapi bila dunia sudah masuk dalam hati, sebenarnya dunia sedang menguruskan kita. Bila dunia sedang menguruskan kita, perkara pertama yang dibuang ialah halal dan haramnya. Itu pertama dibuang. Siapa pun tuan-tuan tengok orang yang terjebak dengan dunia uruskan dia, dia mula tak peduli halal haram. Mula terima rasuah, mula melabur benda yang haram, mula terlibat dengan ribawi. Sebab dia nak maksimum untung. Bukan mula dia buat benda-benda yang ada syubhah yang macam-macam. Mungkin dia elan dengan elang yang menipu untuk melariskan produk dia. Dia elan dengan cara tipu. Ambil model kurus, obat kurus. Lalu dia kata, tengok makan obat ni jadi kurus. Dia ambilnya model kurus. Maka dia pun tipu. Orang tengok kurus dia. Dia ambil orang yang kulit bagus. Inilah kesamakan saya punya obat suplemen kulit jadi mulus. Akhirnya dia menipu. Itu perkara pertama yang dilakukan oleh dunia kepada orang yang cuba dikuasainya. Dibuangkan nilai halal dan haram. Kalau tuan-tuan, kita masih ada nilai itu. Halal dan haram, kita masih menguruskan dunia. Tapi kalau dunia tadi menyebabkan kita dah tak ada pertimbangan halal haram, maka itu makna dunia uruskan kita. Yang kedua, dunia uruskan kita bila dia melekakan kita daripada buat amalan, suatu amalan pada awal waktunya. Setiap kali ibadat-ibadat kita tertunda kerana benda ni, maka kita tahulah dunia sedang menguruskan kita. Sebab kita letakkan prioriti waktu pada dunia. Kalau sembahyang saya jadi lambat, kalau puasa saya jadi tersekat, kalau semua ibadat-ibadat saya ini dia jadi terlajak selalu, sehingga Quran pun tak sempat baca, maka ini sebenarnya dunia sedang menguasai kita. Kalau dunia berjaya menjadikan ibadat-ibadat kita terkesan dengan cara dilambatkan, bukan kata tak buat, dilambatkan, maka itu tanda dunia sedang menguasai kita. Kita mula lambat. Dan yang ketiga, bila dunia menguasai kita, bila dia masuk dalam ibadat kita, akhirnya kita sembahyang, kita pun ingat semua dunia. Akhirnya kita buat ibadat, datang gangguan dunia. Bererti dunia sedang cuba menguasai kita. Kalau kita tidak menolaknya, dia akan terus menguasai kita dalam sepanjang solat daripada Allahu Akbar sampai kita beri salam, dia menguasai kita. Dia menghilangkan rohnya. Dia menghilangkan kemanisannya. Dia menghilangkan kesan solat pada kita. Dia umpama obat yang telah ditawarkan sehingga tidak berkesan. Yang bila Allah sebut dalam Quran, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang mencegah perkara keji, yakni zina, dan perkara munkar, ini perkara yang menyalahi syarak. Tiba-tiba tidak, walaupun dia sembahyang dia berzina. Walaupun dia solat dia buat perkara munkar. Kerana apa? Dunia telah menawarkan akhirat, ditawarkan sehingga tak berkesan. Solat kita tuan-tuan tak berkesan. Puasa kita tak jadikan kita orang bertakwa. Haji kita tak jadikan kita orang merendah diri.
Semua benda yang kita buat ibadat tak memberi kesan langsung pada kita. Umpama seorang pesakit yang makan ubat tapi tak beri kesan. Apakah ubat tu yang salah atau dia yang salah? Orang yang makan ubat, kemudian dia makan racun, dia makan ubat dengan tidak ikut cara dia, atau dia makan ubat dengan cara yang salah. Maka dunia sedang menguasai. Dan kemuncak dunia menguasai kita bila dunia menghalang langsung kita buat ibadat. Tak ada lagi sembahyang, tak ada lagi puasa. Setiap kali bulan puasa orang pergi ke England. Sebab apa? Dia ke puasa kat England, mana orang tahu. Orang pergi ke sana, pergi ke sini. Maka tanda dunia menguasai dia secara furi, penuh, bila dia langsung tak buat ibadat pada Allah. Tak ada tutup aurat, tak ada fikir nak puasa, tak ada fikir nak haji, tak ada fikir nak zakat. Duit banyak, zakat tak pernah keluar. Ini benar-benar orang yang sedang dikuasai oleh dunia. Sebab itu perhatikan, apakah kita sedang menguasai dunia atau dunia sedang menguasai kita. Mukadimah saya katakan, kita memang uruskan dunia, tuan-tuan kena halal dan haram. Sebab itu saya bisnes pun saya tak nak nipu. Sebab saya yang kuasai dunia. Saya tak patut menipu dan saya tak perlu menipu. Saya tak perlu menagih simpati orang dalam bisnes saya dengan cara menipu. Pura-pura sakit lah supaya dia bantu. Pura-pura saya ni tak untung banyak je, sikit je untung. Tolonglah ji, padahal banyak untung ni. Maka orang pun tolong. Konongnya. Tapi realiti sebenar, dia sudah dijajah oleh dunia. Jadi kalau 4 perkara berlaku pada diri kita, ketahuilah sebelum orang tengok kita, kita sedang dikuasai oleh dunia. Dan bagi ahlul basair ataupun ahlul basirah, mereka dengan mudah mengenali seorang itu dikuasai oleh dunia. Dengan mudah. Contoh kalau orang yang berpandangan jauh, kata Syekh Abdul Qadir, dia akan nampak dengan cepat orang ni sudah dikuasai dunia. Walaupun dia berkata, saya sibuk, saya tak sempat, saya tak ada, awak sedang dikuasai oleh dunia. Sebab siapa yang dikuasai oleh dunia, kata Nabi SAW, farraqa alaihi syamlahu, Allah jadikan hidup ni tak tersusun lagi. Susunan sudut mana? Susunan, sebab kalau tuan-tuan perhati, semua ibadat sedang menyusun kita. Solat 5 waktu menyusun waktu kita. Subuh kena bangun pukul sekian. Kita tidurlah pukul berapa pun diuruskan bangun kita pukul berapa. Islam tak beritahu kita kena tidur pukul berapa. Tapi Islam beritahu kita kena bangun pukul berapa. Tuan-tuan nak tidur pukul berapa ikut suka tuan-tuan. Berdasarkan masalah. Ada yang mungkin terpaksa jaga pukul 10, 11, 12. Silakan. Tapi pada waktu yang kamu kena bangun, wajib kamu. Maka subuh kita. Kemudian sibuk macam mana? Datang zuhur pula. Sibuk macam mana? Datang asar. Sibuk macam mana? Datang maghrib. Penat macam mana? Datang isyak. Sempurna, silakan tidur. Datang setahun kita makan. Datang bulan Ramadan, berhenti makan. Susun, berhenti makan. Dan kita dah tahu esok bulan puasa, maka saya kena puasa. Datang tempohnya, saya perlu pergi haji. Maka kita mula sibuk. Dia belajar berhaji, kita tinggalkan keluarga dan isteri, lalu kita pergi. Lalu kita ada masa-masa tertentu. Wukuf di Arafah, melontar di Mina, bermabit, dan juga kita bermalam di Mina, dan hari-hari melontar kita, maka selesai. Sila balik. Semua ibadat, dia menyusun waktu. Tapi bila orang, kegagalan pertama, kegagalan untuk mematuhi waktu solat. Dan kegagalan yang kedua, kegagalan untuk berjemaah dalam solat. Dan kegagalan yang ketiga ialah untuk dia lebih datang lebih awal untuk solat. Dia ulang, dibuat satu kegagalan, dia akan gagal. Maka tuan-tuan mungkin dia boleh cover, dia kata, saya sibuk. Tapi saya sibuk, orang yang berpandangan jauh, dia tahu awak tak sibuk. Awak telah dikuasai oleh dunia. Silakan kata sibuk, itu cuma awak punya kosmetik. Untuk mengelabui mata-mata orang yang jahil tentang hakikat. Mungkin kita berkata, dia tu sibuk tu, tak sempat. Saya kata, masakan seorang boleh sibuk dengan Tuhan? Masakan seorang boleh beri alasan di hadapan Allah? Tuan-tuan, dia tak mungkin ada alasan di hadapan raja. Tak mungkin. Dia mungkin tidak akan ada alasan di hadapan ketua majikan dia. Tak mungkin. Bagaimana dia mungkin ada alasan di hadapan Allah? Kalau bos dia panggil, semua kerja sibuk dia tak sibuk. Sebab apa? Bos panggil. Kalau sultan panggil dia, semua benda tak sibuk jadi, semua benda sibuk jadi tak sibuk. Sebab sultan panggil ni, menghadap hari ni. Dia buang semua kesibukan. Seolah yang dulu yang kata sibuk semua tak ada makna. Sebab kesibukan utama sultan.
Contoh tiba-tiba Allah panggil, lalu dia kata dia sibuk, maka dia lupa siapa yang lebih besar. Itu orang yang ditipu dengan penyakit sibuk ini daripada melaksanakan perintah Allah. Maka dia akan dapati dirinya akan rugi dengan kerugian yang amat nyata. Tuan-tuan, nanti kita kena ingat, kita ni masuk kubur. Ingat satu hal, kita masuk kubur. Yang tuan-tuan kata sibuk-sibuk tu laku tak dalam kubur? Tu dia soalannya. Sibuk jumpa orang tu, sibuk jumpa orang ni, sibuk bincang projek tu, sibuk bincang projek. Agak-agak laku tak dalam kubur? Kalau laku silakan buat. Silakan. Kalau awak tak laku, awak kena susun balik jadual hidup. Susun balik. Tak mungkin tak kelihatan diri awak pada waktu solat berjemaah subuh. Tak kelihatan awak di masjid. Tak kelihatan awak dalam sekian-sekian. Artinya orang ni sebenarnya memang dikuasai oleh dunia. Kita dengan mudah beri alasan, saya tidur lewat tu subuh tak boleh bangun. Saya subuh ni yang payah sikit lah bangun. Tetapi dalam hal duniawi, kita cuba cari ikhtiar supaya kita dapat. Tapi bila hal ukhrawi, kita selalu menyerah. Give up. Nak macam mana Ustaz? Tak terkejut. Sebab dunia kuasai kita. Sebab kalau akhirat kuasai kita, kita cari jalan. Sebagaimana bila kita mencari jalan dunia kita. Jadi kalau seorang, saya katakan tak tahu halal haram, dan seorang dengan sebab dunia tadi, dia mula menangguh-nangguhkan, melambat-lambatkan. Kemudian seorang yang mula dilalaikan dalam ibadatnya. Ketika dia buat ibadat, dia ingat dunia, itu sedang dia dikuasai. Dan yang keempat, kemuncak seorang yang meninggalkan akhirat. Terus tak semayang, ini paling teruk sekali. Dahsyat. Ini yang disebut oleh Allah, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Mereka kalau buat dunia pandainya, tapi mereka lalai hal akhirat. Hal dunia tuan-tuan, mereka tahu ni meeting pukul berapa, ni pukul berapa, tahu. Tapi hal akhirat, mereka boleh tahu dah zuhur ke? Soalan. Dah asar ke? Dah subuh ke? Mereka boleh tahu waktu dunia. Tiba-tiba hal ukhrawi dia bertanya, dah asar. Walau benda tu perlu ada dalam kita. Dalam diri kita tuan-tuan perlu ada jadual solat. Kita dah tahu ini waktu zuhur, ini waktu asar. Saya hidup dengan waktu solat. Maka orang yang hidup dalam waktu solat ialah orang yang hidup dengan Allah. Tapi orang yang hidup tanpa mengingat waktu solat, dia sudah hidup dengan dunia yang menguasai dia. Maka ini kekuatan seorang yang benar-benar mengingati akhirat. Sebab itu para sahabat, macam mana pun sibuk, dengar dia azan, hilang sibuk. Nabi SAW bantu isteri dia kat rumah. Dengar azan, keluar rumah. Keluar rumah untuk solat. Sebab itu, ayat, ungkapan, ucapan Bilal, hayya 'alas solah, begitu menggerungkan, begitu mengujakan semua orang beriman. Jom solat. Mereka, kita katakan berbondong-bondong, beramai-ramai datang. Rasulullah menyebut di akhir zaman kelak, akan ada pemimpin kamu yang melambatkan solat. Akan ada. Tanda apa? Tanda penguasaan dunia mula berlaku. Akhirnya bila masuk kerajaan Umayyah, maka khalifah mula melambatkan solat. Yang pertama melakukannya ialah Abdul Malik bin Marwan. Solat kena lambat. Kerana aku sibuk dengan urusan. Kerana ketika itu yang jadi imam mesti khalifah. Maka khalifah dia tidak mahu masa itu menguasai dia. Dia nak menguasai masa. Dan kata lain, saya nak solat lewat. Saya kuasai. Walhal semua orang, dia dikuasai oleh masa solat. Walau awak raja ni waktu solat, awak kena tunduk dengan waktu. Bukan waktu solat tunduk pada awak. Tapi Abdul Malik melakukannya. Bila dia melakukannya, maka diikuti oleh anaknya, Al-Walid bin Abdul Malik. Melakukan perkara yang sama. Sibuk urusan negara. Tiba-tiba datang Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Dia kata ini tak betul. Lalu dibuat satu undang-undang kembali. Solat mesti di awal waktu. Undang-undang yang ayah dibuat dibatalkan. Maka dia lah orang pertama mengembalikan kembali solat pada waktunya. Kemudian diikuti dengan Umar bin Abdul Aziz. Ya, mereka ni perasan tuan-tuan, perasan. Kalau dilambat solat, itulah tanda dunia menguasai mereka. Mereka dah tahu. Bukan cerita yang tak solat ni. Bukan cerita yang tak khusyuk dalam solat pula. Ini lambat. Mereka tahu, ni ada masalah. Dunia sedang menguasai dia. Jadi kalau mungkin sesekali kita terlewat, bagi menunjukkan keluasan waktu solat, itu tidak maksud ia menguasai kita.
Umpama sesekali kita jemur kain, bukan maksud bini menguasai kita. Sesekali kita masuk masak kat dapur, orang pun tengok, oh queen control. Tak, kita akan menjadikan ia maksud begitu kalau sesekali. Kalau memang dia je masak, bini dia goyang kaki depan tu, dia je jemur kain, betul macam queen control ni. Sebab nampak tiap-tiap hari. Kita bercakap kalau sesekali datang kelewatan kerana ada benda yang lebih aulawiyat. Dari sudut syarak itu sendiri, menyelamatkan nyawa. Ini doktor kena selamatkan nyawa orang sebagai contoh. Sehingga lambat solatnya. Dia buat pembedahan sehingga mengambil 2 waktu. Di situ namanya aulawiyat, keutamaan. Menjaga nyawa. Maka boleh je dia buat pembedahan walaupun melibatkan 2 waktu solat untuk dia lakukan jamak solatnya. Atau dia menangguhkan solat kerana masalah nyawa. Sebagaimana Rasulullah pernah melewatkan solat dalam masalah menyerang Bani Quraizah. Sehingga Rasulullah tak benarkan orang solat asar, melainkan sampai di sana. La yusalliyanna ahadakumul as hatta na'tiya Quraizata. Jangan seorang pun sembahyang sampailah kita datang kat Quraizah. Maka mereka mendatangi dalam keadaan matahari hampir tenggelam. Dan mereka solat di situ. Kenapa? Kan ada masalah yang besar. Tapi itu bukanlah kebiasaan. Tetapi bila kita sebut maslahat, dia tak kaji benda itu kebiasaan pada waktu tertentu. Maka watak-watak orang yang tidak dikuasai dunia itu jelas. Dia dapat melaksanakan akhirat pada waktunya. Maka ketika mana dia melakukan ibadat, dia rasa kemanisannya. Dia sentiasa menjaganya. Dan dia sentiasa memerhatikan halal dan haram dan semua perkara. Tempat makan. Kalau orang dikuasai dunia, asal sedap. Ini restoran kafe ke, ini orang kafe, apa peduli, yang dia tahu sedap. Tapi bagi orang yang dunia tak kuasai dia, saya menolak sedap kalau ia disediakan oleh orang kafir. Tidak. Makan tak sedap tu lebih saya suka kalau ia halal. Walaupun tuan-tuan bukan bermaksud bila halal je tak sedap. Banyak halal sedap. Cuma kita beri satu andaian, perumpamaan. Kalau yang halal yang tak sedap, yang haram semua sedap, saya akan tetap pilih yang halal. Tetap pilih yang halal. Satu ketika di sebuah kampung, penduduk Islam minoriti. Islam minoriti. Bila minoriti, mereka, komuniti Islam waktu itu, nak tahu macam mana kami nak mengenali orang Islam. Caranya orang Islam tidak makan di siang hari. Akhirnya kedai-kedai makan orang kafir. Maka yang makan itu cuma dikenali sebagai orang kafir. Dan mereka didik anak mereka begitu. Supaya dapat dibezakan komuniti Islam dan komuniti kafir yang menjadi majoriti. Lalu mereka tidak pernah kelihatan makan di siang hari. Tak pernah. Tak nampak di kedai makan, tak nampak. Ada seorang ulama, dia bermusafir, maka dia masuk ke kampung tersebut. Seorang ulama. Seorang tuan guru. Maka dibawa bersamanya makanan. Bila sampai satu tempat, dia berhenti dan dia makan. Berdekatan dengan rumah keluarga Islam. Seorang kanak-kanak lalu. Lalu kanak-kanak ini berkata, ni orang kafir sedang makan. Lalu dia beritahu pada ayah, ada orang kafir kat luar, dia sedang makan. Rupanya ulama besar. Ulama tu datang kampung tu, dia nak pergi ceramah. Terus dikatakan kafir. Sebab dia makan. Lalu, ayah ni pun rasa bersalah. Dia kata ulama ni kafir, ni anak dia kecil. Sebab anak kecil dididik begitu. Dididik yang makan tu, itu orang kafir. Maka dia pun budak. Makan kafir. Jadi, orang ni pun datang, Syekh minta maaf Syekh. Lalu kata ulama, ini tak apa. Ini mungkin teguran Allah pada saya. Tapi kenapa jadi macam ni? Soalan. Maka dia pun cerita, kampung ni ramai orang kafir, kami orang Islam minoriti. Cara kami nak kenal sesama kami, ialah dengan cara kami tidak makan siang hari. Melainkan malam hari saja kami makan. Maka Syekh pun terkejut. Ini cara mereka beramal. Untuk menjaga jati diri supaya mereka tidak nampak sama dengan orang kafir. Ini orang-orang yang benar-benar menguruskan dunia. Bukan dikuasai dunia. Sehingga ada seorang ulama dipanggil oleh khalifah. Dia tak makan keju. Sehingga orang-orang ramai berkata dia mengharamkan keju. Dia telah memberi fatwa haramkan keju. Sedangkan orang ramai makan. Lalu khalifah panggil dia. Aku mendapati kamu melakukan perkara yang bukan kebiasaan orang Islam buat. Antaranya kamu tak makan keju. Dia menyebut beberapa kesalahan yang dilaporkan. Dia kata, tuanku,
saya mendapat berita bahawa keju itu tidak dibuat melainkan oleh orang kafir. Produk tu orang kafir buat. Saya dapat berita itu. Dan tidak ada orang Islam yang buat. Dan orang kafir dia tidak tahu apa itu halal dan haram. Dia tak tahu. Dia mungkin mengambilnya daripada bangkai. Mungkin diambilnya daripada benda-benda najis dan sebagainya. Dia tak tahu sebab dia kafir. Maka kerana itu saya tidak memakannya. Saya tidak mengharamkannya. Tapi saya mengambil sikap hati-hati. Dia mungkin ada kelonggaran pada makanan tertentu yang disediakan oleh orang kafir. Tapi saya mengambil sikap. Kerana barangkali kecenderungan. Kadang-kadang tuan-tuan orang kafir ni, even kalau dia goreng ikan pun dia campur wine juga. Kecenderungan dia macam tu. Masak sikit ada wine. Masak sikit mesti letak bacon. Bacon ni mesti wajib. Lemak babi sikit. Mesti tak kuah. Kecenderungan mereka. Tetapi bila benda tu kita tak boleh letak hukum secara mudah. Tapi hukum tu kita letak pada diri kita dulu. Tetapi kalau nak letak hukum halal, kita tidak boleh meletakkan hukum dengan gambaran-gambaran kita sendiri, lalu mewajibkan orang lain mengatakan, ia haram, tak boleh. Tapi kita boleh letak hukum tu pada diri kita sendiri. Faham begini tuan-tuan. Kalau orang kafir dia buat kedai makan, dan dia urus cara yang baik, dia pun dapat sidi halal, maka hukumnya memang halal. Kita tak nafikan. Jakim dah bagi pengesahan halal. Kita pun boleh pergi kedai-kedai yang bukan Islam ini, dia ada cak halal dia. Dia dapat sertifikat tadi, dia pun bertambah lagi keyakinan dengan pekerja-pekerja Islam. Ya, kita tak boleh kata haram. Sebab secara umum, perjalanan hukum begitu. Tapi kita meletakkan satu penting warak kita. Saya tahu orang kafir, dia tidak akan berpegang pada prinsip halal dengan sebagaimana orang Islam pegang. Kerana orang Islam pegang prinsip halal dan haram kerana dosa dan pahala. Mereka pegang konsep halal dan haram kerana bisnes. Dan boleh saja mereka ubah. Lagi sampai peringkat tuan-tuan, dia ceritakan pada saya bahawa umat Islam di tempat di Sabah dan Sarawak. Sebab sana komuniti bukan Islam ramai. Bila sebahagian mereka, bila dipanggil pekerja Islam daripada Indonesia untuk sembelih, bila pekerja ni balik, mereka sembelih sendiri. Sehingga pernah diceritakan pada saya, bila sahabat saya ni, dia akan ataupun sepupu saya waktu dia duduk di sebuah di tempat di Sarawak, dia pun cerita. Dia selalu beli ayam kat sini. Sebab ni ada seorang Indonesia yang menyembelih. Sembelih. Hari itu dia tak dapat orang tu. Lalu tokek kafir dia kata, jangan bimbang, saya sudah belajar sembelih sama dia. Saya sudah pandai sembelih. Lihat bagaimana dia memahami hukum. Terus tak berani beli. Jangan bimbang, saya sudah belajar sembelih sama dia. Saya dah sembelih sendiri. Walau sembelih orang kafir tak boleh dimakan. Bukan kerana dia pandai sembelih ke tak pandai sembelih. Kerana asas hukum tadi, syarat yang menyembelih itu orang Islam. Itu bagaimana pemahaman orang-orang kafir terhadap halal dan haram. Kerana ia pemahaman bisnes. Kita faham halal haram ialah tanggungjawab akhirat kelak. Kalau kita buat benda yang salah, kita jawab akhirat kelak. Oleh sebab itu, tuan-tuan, dalam kita menjadikan dunia ini jangan berada di hati, lalu kita melihat tanda-tandanya. Ketika itu benar, akhirat berada di hati kita. Namun kata Syekh Abdul Qadir, akhirat pun kena buang juga. Ya, biar cuma Allah dan hati kita. Saya dah sebut tentang peringkat kita beramal. Bila kita beramal hendak syurga, apakah salah? Tidak salah. Itu Allah perintahkan. Maka Allah menyebut, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Bersegeralah kamu pada keampunan Allah dan bersegeralah pada syurga yang luasnya langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang bertakwa. Allah dah sebut benda tu. Dan tak ada salah, tak ada silap. Seorang beribadat untuk syurga, untuk dapat pahala, untuk menikmati bidadarinya, untuk menikmati segala kesenangan. Tidak salah, itu Allah sebut. Tetapi setiap perkara ada darjat. Setiap kebaikan ada darjat. Tuan-tuan, solat orang yang dekat dengan Allah tak mungkin sama solat dengan orang yang biasa-biasa. Walau mungkin sama rukun dan rakaatnya. Ni solat dua, ni pun solat dua. Tetapi berbeza ingatannya. Berbeza pengisian dalamannya. Umpama kita lihat dua buah kereta bergerak sama laju. 180 km sejam. Tapi berbeza dari sudut keselesaannya. Ini 180 kancil. Bawa 18 juga dia. Letak turbo, 18. Ini 18 Alfa. Ini pula 18 Porsche. Ini pula 18 Urus, Lamborghini Urus.
Sama tak laju? Sama. Tapi berbeza keselesaan. Yang kancil tu suatu muka dia serius betul. Tak ada paling kiri kanan. Serius. Jangan silap paling. Nanti masuk lubang. Yang kereta tu, yang satu lagi bawa 18, dia sambil tersenyum. Sambil dia makan kacang. Makan kacang. Dan dia berbual. Dan dia pegang sebelah tangan. Dia tetap selesa. Dia boleh minum air mineral. Yang kancil 18 ni tak boleh minum apa pun. Puasa terus. Puasa tegak je. Jangan ada orang tegur-tegur dia. Muka dia serius. Dia tak boleh senyum. Bila sampai, dia pun sakit badan, 3 hari lepak tak datang kuliah. Maksudnya, walau mungkin sama, kesannya berbeza. Memang orang ni solat 2 rakaat, yang ni pun solat 2 rakaat. Jadi bila seorang dalam hatinya Allah, maka dia akan mendapat darjat yang lebih tinggi. Dia cuba ingat Allah. Dia cuma rindu untuk melihat wajah Allah. Untuk berdiri di hadapan Allah. Dia tak nampak syurga ni, tak. Saya nak melihat Allah. Saya nak berdampingan dengan Allah. Maka itu yang menjadi kerinduan dia. Dan sebab itu disebut dalam hadis, man ahabba liqa Allah. Siapa yang hendak jumpa Allah. Dia tak sebut man ahabbal jannah. Siapa yang suka syurga. Dia sebut dalam hadis, siapa yang nak jumpa Allah. Dan semua orang beriman yang sebenarnya nak jumpa Allah. Bukan disebut dalam hadis, bila Allah buka hijab, kita melihat Allah, hilang segala nikmat syurga. Tak ada. Nikmat syurga itu tenggelam di keseronokan melihat wajah Allah. Seolah-olah syurga itu tak ada apa-apa lagi bila melihat wajah Allah. Sehingga nilai di syurga di sana ialah berapa kali mereka melihat Allah. Ada yang melihat Allah sehari sekali. Ada yang melihat 2 kali. Ada yang dapat melihat Allah pada waktu mana pun dia nak melihatnya. Nikmat itu dikira nilainya di situ. Apatah lagi yang berdampingan dengan Allah. Itu para Nabi dan para Rasulnya. Maka di situ kita lihat, bila Syekh Abdul Qadir cuba mengajak pada tahap tertinggi. Tuan-tuan, kita dalam hal akhirat, kita sentiasa ingin mencontoh yang tertinggi. Kita bukan pergi pada tahap yang rendah. Orang pergi tahap rendah, dia kata, itu Nabi, kita bukan Nabi. Ni nak pergi tahap rendah. Rasulullah dah ajar zikir macam ni. Ini zikir paling agung. Dia tak, dia ajar zikir dia pula. Dia kata, Nabi tak apalah, dia ni tamkin. Dia zikir, dia kuat. Kita kena zikir cara kita, ringkas je. Kita katakan, inilah kebodohan dalam agama. Kita dalam agama, kita nak ikut contoh yang lebih besar. Kita nak buat benda yang dibuat oleh orang yang lebih besar. Bila Rasulullah SAW berzikir begitu, itulah zikir kita. Dan itulah istiqamah kita dengan zikir. Tapi dalam hal dunia, tuan-tuan, kita tak nak tengok orang besar-besar ni. Supaya kita sentiasa bersyukur. Kita buat apa yang kita mampu. Tapi yang peliknya untuk dunia, dia cuba contoh orang besar-besar. Belum lagi dia kaya, dia dah pakai jam orang kaya, baju orang kaya. Akhirnya dia hutang alung. Belum lagi dia kaya, dia cuba tunjuk kaya. Dia sewa kereta mewah, kereta Ferrari sewa 1 hari 8,000. Nak tunjuk dia kaya. Sebab dia nak coaching macam mana nak jadi kaya. Walau dia belum kaya. Tapi dia sudah berani bergaya untuk jadi kaya. Tapi kalau akhirat, Ustaz, itu Nabi, kita bukan Nabi. Itu cara zikir Nabi. Kita tak boleh ikut zikir cara Nabi. Kita rendah. Kita kena zikir cara kita. Nabi ni kalau dia tu, dia kuat. Kita tak kuat. Tuan-tuan lihat bagaimana seorang ini lemah cita-cita akhirat. Kita, tuan-tuan, cita-cita akhirat kita, Allah ajar kita ikut Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya pada kehidupan Rasulullah itulah contoh kamu. Bukan alasan kamu, dia contoh kamu. Rasulullah boleh buat ni, saya pun akan buat. Walau mungkin kita mengaku kita tidak sempurna, tapi saya nak buat macam Rasulullah buat. Saya mengaku saya tidak sempurna. Rasulullah bertajuk 11 rakaat. Saya pun nak buat 11. Walau saya mengaku saya tidak sempurna, tapi saya mengikut contoh orang yang sempurna. Tak boleh kata dia Nabi, Ustaz boleh lah sebelah kita satu je, Ustaz, level kita. Bukan begitu cara kita berhujah. Bukan begitu cara kita beri alasan hal akhirat. Tentang akhirat, seperti kita tidak ada banyak alasan. Akhirat ialah ikhtiar, mujahadah, istiqamah. Sampai kita bertemu dengan Allah dan Allah menyempurnakannya dengan kesungguhan kita dan niat kita. Walau ia tidak sempurna dengan perbuatan kita, tapi ia sempurna dengan niat dan istiqamah kita. Akhirnya Allah sampai juga kita pada darjat yang kita kehendaki di sisi Allah bersama dengan orang-orang yang sudah pun sampai. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.